Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Zanaria. Hari ini, saya, Yao Sishen daripada kelas 5 PISMP Maths 1 akan membuat pembentangan terhadap rancangan pengajaran harian iaitu RPH yang telah saya hasilkan. Dan ini merupakan rancangan pengajaran harian yang telah saya hasilkan untuk mata pelajaran matematik dan bagi tarikh yang telah saya tetapkan ialah pada 11 hari bulan 4 tahun 2022 iaitu pada hari Isnin dan rancangan pengajaran yang dihasilkan ini adalah untuk kelas di minggu keempat. Dan bagi kelas yang telah ditetapkan dalam RPH ini adalah untuk murid tahun 3 dan bilangan murid yang terdapat dalam kelas ialah 24 orang murid. Dan masa kelas ini adalah bermula dari pukul 9 dan 5 minit hingga pukul 10:05 pagi iaitu sepanjang 1 jam. Dan tema dalam rancangan pengajaran harian ini adalah berkenaan dengan nombor dan operasi. Dan tajuk yang akan dikemukakan kepada pelajar ialah tajuk pertama iaitu nombor bulat hingga 1000. Dan standard kandungan yang terdapat ialah 1.6 iaitu membundarkan nombor dan bagi standard pembelajaran ialah 1.6.1 iaitu pelajar akan mempelajari membundarkan nombor hingga ribu terdekat. Seterusnya, bagi pengetahuan sedia ada yang pada murid ialah murid itu dia dapat membundarkan nombor bulat hingga ratus terdekat dan menyatakan nilai tempat nombor sehingga ribu. Dan bagi pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK 21 yang terdapat ialah komunikasi, kolaboratif, kreatif, kritis dan juga nilai. Dan bagi objektif pengajaran yang ingin dicapai pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini ialah murid akan dapat membuntarkan nombor bulat sehingga 1000 kepada puluh, ratus dan ribu terdekat menggunakan garis nombor. Dan objektif yang kedua ialah murid dapat menyiapkan soalan lembaran kerja sehingga mencapai 90% ketepatan. Dan bagi strategi pengajaran yang telah digunakan dalam pengajaran ini ialah strategi pemusatan bahan iaitu guru akan menggunakan bahan seperti kad nombor, bukit pembudaran dan sebagainya untuk melaksanakan pengajaran dia. Dan strategi yang kedua ialah strategi pemusatan tugasan ataupun aktiviti iaitu guru akan menjalankan aktiviti semasa pengajaran seperti cabaran matematik supaya murid dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dalam kelas tersebut. Dan seterusnya, bagi bahan bantu belajar ataupun bahan bantu mengajar yang telah saya rancang dalam RPH ini, pertama sekali ialah terdapat kad nombor dan yang kedua ialah pita pelekat hitam dan terdapat juga slide PowerPoint dan yang keempat bukit pembundaran dan ada juga garis nombor, jadual pembundaran, pemutar roda, helaian petak, warna pensel dan akhir sekali ialah lembaran kerja. Dan seterusnya, bagi kemahiran berfikir yang terlibat dalam perancangan RPH ini ialah terdapat menjana idea iaitu murid dia dapat mencari idea baharu dan juga menghasilkan idea yang berkaitan dengan perkara tertentu. Yang kedua ialah membanding beza dan yang ketiga menghubung kait iaitu boleh menghubung kait tentang bahan yang digunakan dengan konsep matematik yang dipelajari dan akhir sekali ialah membuat kesimpulan. Dan bagi kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT, KEBAT yang terlibat iaitu menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Dan bagi elemen merentas kurikulum iaitu EMK yang terdapat iaitu teknologi maklumat dan komunikasi TMK, yang kedua ialah bahasa, yang ketiga kreatif dan inovasi dan akhir sekali ialah nilai murni. Dan bagi nilai murni terdapat penerapan nilai kerjasama, keyakinan, keberanian, kerajinan dan teliti sepanjang pengajaran ini dilaksanakan. Dan sekarang saya akan masuk ke aktiviti pembelajaran dan pemudah cara iaitu PDPC yang telah saya rancang iaitu akan bermula daripada set induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan sehingga penutup. Dan bagi
set induksi ini akan dijalankan sepanjang 8 minit dan bagi proses pertama iaitu guru dia akan membantu murid mengimbas kembali pembundaran nombor bulat sehingga ratus melalui soal jawab. Dan bagi yang kedua ialah murid dia akan diarah berdiri di dalam bentuk bulatan besar dan mengelilingi petak segi empat yang terdapat di tengah bulatan seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Dan bagi yang step ketiga ialah guru akan mengedarkan kad nombor 4 digit kepada murid dan kad nombor ini dia haruslah ditampalkan pada bahagian dada murid. Dan seterusnya, guru akan bermula mencabut nombor 4 digit daripada kotak dan menunjukkan kepada murid. Dan semua nombor 4 digit ini adalah diakhiri oleh 3 digit sifar seperti 4,000, 5,000 dan sebagainya. Dan yang kelima, murid perlu membuat penakulan sama ada nilai kad nombor mereka adalah berhampiran atau tidak dengan berbanding dengan nombor guru. Dan jika nombor itu adalah berhampiran, murid dia perlu masuk ke dalam petak segi empat itu dalam 5 saat. Dan akhir sekali, guru dia adalah petugas untuk mencatat murid yang masuk ke dalam petak. Dan setelah 4 pusingan tamat, guru akan berbincang dengan murid berkenaan kad nombor yang diterima bagi setiap nombor yang dicabut pada setiap pusingan. Dan dalam peringkat set induksi ini, antara cadangan komunikasi yang terlibat, yang pertama sekali ialah guru boleh bertanya apakah nombor yang telah dicabut daripada kotak ini, dan yang kedua, adakah nombor cikgu adalah berdekatan dengan nombor kamu, dan yang ketiga, mengapakah kamu berasa dua nombor ini adalah berdekatan. Dan dalam set induksi ini, antara BBM yang telah digunakan adalah kad nombor seperti yang telah ditunjukkan di bawah. Dan bagi kemahiran berfikir yang terlibat adalah membanding beza, iaitu murid akan banding beza sama ada nombor yang dicabut adalah berhampiran dengan nombor guru ataupun tidak. Dan EMK yang terlibat adalah bahasa dan juga nilai murni. Dan nilai murni yang terlibat adalah keberanian, iaitu keberanian murid untuk mencuba, dan juga keyakinan, iaitu keyakinan murid terhadap pilihan yang telah mereka buat. Dan seterusnya akan masuk ke langkah pertama, dan langkah ini akan dijalankan sepanjang 12 minit. Dan bagi yang pertama ialah guru akan menayangkan slide PowerPoint yang telah disediakan untuk memberi penjelasan berkenaan pembundaran nombor berdasarkan nilai tempat yang berbeza seperti daripada puluh, ratus hingga ke ribu. Dan seterusnya, guru akan menjelaskan kegunaan pembundaran nombor dengan memberi contoh yang bersesuaian. Dan guru juga akan memperkenalkan cara membuat pembundaran nombor bulat berdasarkan konsep paling hampir. Dan seterusnya, guru akan memberi penjelasan syarat pembundaran nombor menggunakan bukit pembundaran dan murid akan diminta untuk memerhatikan arah pergerakan model kereta, iaitu seperti yang dipaparkan dalam gambar ini, yang ini merupakan bukit pembundaran bagi gambar yang di bawah. Dan bagi langkah yang seterusnya, murid dia haruslah memerhatikan arah pergerakan model kereta, dan jika model kereta itu dia berada di atas bukit, mungkin dia akan berundur ke belakang ataupun menurun ke hadapan apabila dia diletakkan pada kedudukan yang berbeza. Dan akhir sekali ialah murid harus melakukan berkaitan arah pergerakan model kereta dengan pembundaran nombor, iaitu jika bagi nombor 0 hingga 4, kereta itu akan berundur ke belakang, maksudnya nilai tempat yang dibundar haruslah dikekalkan. Maka bagi nombor 5 hingga 9, kereta akan bergerak ke hadapan dan penambahan nilai 1 perlu dilakukan pada nilai tempat yang dibundarkan. Nah, ini merupakan cadangan komunikasi, iaitu guru boleh bertanya soalan seperti, bolehkah sesiapa menjelaskan apa itu pembundaran? Bolehkah anda memberi contoh penggunaan pembundaran nombor? Adakah kereta model itu berundur ke belakang ataupun turun ke hadapan? Apakah nombor yang ditunjukkan oleh anak panah kereta model itu?
Dan bagi BBM yang terlibat di peringkat ini ialah pertama ialah slide PowerPoint yang digunakan oleh guru untuk membuat penjelasan, dan kedua ialah seperti yang telah saya jelaskan tadi, iaitu bukit pembundaran yang dapat membantu murid untuk memahami konsep paling hampir. Dan bagi PAK 21 yang terlibat ialah komunikasi antara guru dengan murid. Dan bagi kemahiran berfikir yang terlibat, pertama sekali ialah menjana idea, dan yang kedua ialah menghubung kait. Dan bagi elemen kebat yang terlibat iaitu menganalisis. Dan EMK yang terlibat adalah seperti bahasa dan juga teknologi maklumat dan komunikasi. Dan seterusnya akan pergi ke langkah kedua, iaitu langkah yang akan menjalankan sepanjang 20 minit. Dan bagi yang pertama ialah guru dia akan mengedarkan jadual pembundaran dan juga garis nombor kepada murid untuk menyelesaikan soalan pembundaran nombor bulat. Dan seterusnya, guru dia akan memperkenalkan pemutar roda nombor dan juga pemutar roda nilai tempat untuk menentukan nombor bulat dan juga nilai tempat yang ingin dibundar. Dan yang ketiga ialah dalam setiap pusingan, terdapat murid yang akan memutar nombor bulat dan juga memutar nilai tempat yang ingin dibundarkan, iaitu 4 murid akan memutar digit secara bergilir-gilir untuk membentuk satu nombor bulat dan seorang akan memutar nilai tempat. Dan bagi yang langkah keempat, iaitu murid akan mencatat nombor yang dicabut ke dalam petak biru dari kanan ke kiri dan mengalihkan anak panah merah ke nilai tempat yang dibundarkan, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini bagi jadual pembundaran. Dan bagi langkah yang kelima ialah akan mengaplikasikan syarat pembundaran menggunakan garis nombor. Iaitu bagi garis nombor itu, murid dia perlu menyalin digit di sebelah kanan nilai tempat yang dibuntarkan ke dalam kotak kosong anak panah kuning. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, terdapat satu petak kosong pada anak panah kuning dan murid perlu salin digit itu ke dalam petak. Dan murid akan mengalihkan anak panah kuning itu ke digit yang sama dengan dalam yang petak kosong itu untuk memastikan sama ada digit nilai tempat yang dibuntarkan adalah dikekalkan ataupun perlu ditambah satu. Dan akhir sekali ialah murid akan mengisi ruangan jawapan setelah menyelesaikan pembundaran nombor, dan aktiviti ini dia akan dijalankan sebanyak 5 pusingan, dan selepas itu guru dia juga akan membuat pemeriksaan jawapan bersama dengan murid. Dan seperti yang telah saya tunjukkan tadi, ini merupakan BBM yang terlibat, iaitu jadual pembundaran dan juga garis nombor yang akan digunakan oleh murid bagi menyelesaikan soalan pembundaran. Dan sebelah kanan merupakan pemutar roda nombor dan juga pemutar roda nilai tempat yang membantu murid untuk menentukan soalan yang ingin diselesaikan. Dan bagi cadangan komunikasi dalam langkah ini, pertama sekali ialah apakah digit yang ditunjukkan pada pemutar roda? Apakah nilai tempat yang perlu dibundar? Adakah anak panah kuning paling hampir dengan kosong ataupun 10? Adakah penambahan satu perlu dilakukan pada nilai tempat yang dibundar? Dan bagi elemen PAK 21 yang terlibat adalah kritis, iaitu murid perlu berfikir secara kritis untuk menyelesaikan soalan dan juga nilai. Dan yang kedua, kemahiran berfikir yang terlibat adalah membanding beza, iaitu murid akan menggunakan garis nombor untuk membuat banding beza, dan seterusnya ialah menghubung kait. Dan bagi elemen kebat yang terlibat ialah menganalisis dan juga mengaplikasi. Dan EMK yang terdapat dalam langkah ini ialah nilai murni, dan nilai yang wujud ialah keyakinan murid semasa menyelesaikan soalan. Dan seterusnya ialah langkah 3 yang akan menjalan sepanjang 15 minit. Dan langkah ini akan bermula dengan murid membahagikan kepada 4 kumpulan, dan setiap kumpulan adalah terdiri daripada 6 orang murid. Dan seterusnya, guru akan mengedar borang cabaran mozaik matematik pembundaran kepada setiap kumpulan, iaitu borang yang kita lihat di sebelah kiri.
Dan bagi langkah yang seterusnya ialah murid dia boleh membuat perbincangan dalam kumpulan semasa menyelesaikan pembundaran bagi mendapatkan jawapan yang tepat. Dan bagi langkah keempat, iaitu setiap jawapan dia akan mewakili warna yang berlainan. Iaitu seperti yang kita lihat dalam borang ini, seperti bagi nombor, setelah nombor itu dibundar dan jawapan yang dia dapat ialah 7,000, maka murid itu perlu mewarnakan petak itu kepada warna kuning. Dan setelah murid mewarnakan setiap petak berdasarkan petunjuk, dan murid dia akan dapat satu mozaik yang sempurna. Dan akhir sekali, bagi aktiviti ini, dia akan dijalankan sepanjang 10 minit dan selepas tamat aktiviti ini, setiap kumpulan haruslah mempamerkan karya mozaik dia. Dan kita boleh lihat bagi gambar sebelah kanan merupakan karya mozaik yang telah diselesaikan. Dan pada langkah ini, cadangan komunikasi yang diberi pertama sekali ialah guru boleh tanya apakah yang anda perhatikan dalam hasil karya mozaik dan adakah warna pada setiap petak adalah tepat. Dan kita boleh lihat bagi BBM yang terlibat ialah pertama sekali ialah helaian petak iaitu merupakan cabaran mozaik matematik dan yang kedua ialah warna pensel yang digunakan untuk mewarnakan petak. Dan bagi PAK 21 yang dijumpai ialah kolaboratif iaitu kerjasama antara ahli kumpulan untuk menyiapkan cabaran ini dan kedua ialah kreatif. Dan bagi kemahiran berfikir yang didapati ialah menghubung kait. Dan bagi yang ketiga iaitu elemen kebat yang didapati ialah mengaplikasi dan menilai. Dan EMK yang dijumpai dalam langkah ini ialah kreatif dan inovasi, seterusnya ialah nilai murni. Dan bagi nilai yang terlibat iaitu kerjasama antara ahli kumpulan untuk menyiapkan cabaran ini. Dan akhir sekali ialah penutup yang akan dijalankan sepanjang 5 minit. Dan pertama sekali, guru akan membuat rumusan terhadap cara membuat pembundaran menggunakan infografik yang telah saya tunjukkan di bawah. Dan bagi yang kedua ialah lembaran kerja akan diedarkan kepada murid sebagai kerja rumah untuk menguji tahap penguasaan mereka. Dan bagi cadangan komunikasi ialah adakah semua murid telah memahami cara membuntarkan nombor bulat hingga ribu? Bolehkah sesiapa mengulangi syarat pembundaran nombor bulat? Dan pada penutup ini, antara kemahiran berfikir yang terlibat ialah membuat kesimpulan. Dan terdapat juga elemen kebat iaitu akan membuat menganalisis dan juga mengaplikasikan ilmu semasa menyiapkan lembaran kerja tersebut. Dan bagi EMK yang terdapat, pertama sekali ialah teknologi maklumat dan komunikasi yang terdapat apabila guru menggunakan infografik tersebut untuk membuat rumusan. Dan bagi nilai yang diwujudkan, pertama sekali ialah kerajinan murid untuk menyiapkan lembaran kerja dan kedua ialah teliti. Nah, ini merupakan bahan yang telah saya rujuk semasa menghasilkan RPH ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.